Kembali di cerita di sebalik berita, dalam usaha kita untuk mengejar status negara berpendapatan tinggi dan negara maju, kita perlu memastikan ia tidak hanya menguntungkan atau melibatkan sekelompok sahaja dalam masyarakat kita. Tidak boleh ada golongan yang tercicir dalam proses urbanisasi yang pesat. Sebentar tadi kita berbincangkan berkenaan dengan laporan UNICEF berkaitan dengan golongan miskin bandar yang sebelum ini memang menghadapi pelbagai cabaran, datang pula COVID-19 dan PKP, cabaran semakin menekan terhadap mereka. 21% daripada isi rumah tidak ada kemudahan untuk memberikan anak-anak mereka peluang untuk belajar jarak jauh ataupun e-learning apabila sekolah ditutup. 31% isi rumah berdepan dengan peningkat ataupun pemotongan shift dan pemotongan gaji apabila PKP. Semua angka-angka ini kita sering bincangkan dan tadi kita dalami. Tetapi di sebalik semua angka ini, kita mahu juga tunjuk wajah yang sebenar. Mereka yang memang hidup ke semua ini, hidup di sebalik semua cabaran dan semua kesusahan khasnya selepas COVID-19 datang. Rakan setugas saya Ridauddin Daud sebentar tadi ada menemubual dua real life cases, dua contoh sebenar. Peniaga di PPR. Bagaimana mereka terkesan dengan fenomena miskin bandar ini walaupun mereka duduk di tengah-tengah kota besar Kuala Lumpur. Okey, apa ceritanya, Din? Baik, terima kasih. Sebenarnya kalau kita lihat kepada kehidupan di kota, biasanya orang akan cakap, oh kehidupan di kota baik segala-galanya, semuanya indah belaka. Tapi sebenarnya di sisi lain yang boleh kita katakan, sebenarnya ada golongan-golongan yang sebenarnya sangat terkesan. Gaji tak besar, tapi kos sara hidup sentiasa meningkat. Jadi itu antara cabaran-cabaran yang dilalui. Dan seperti yang saya temui sebentar tadi, saya bertemu dengan dua peniaga. Salah seorangnya adalah Nawirah Said, peniaga nasi lemak. Dan dapat dilihat bahawa ya mereka memang agak terkesan, tapi sebenarnya mungkin kita boleh tekankan usaha mereka untuk keluar daripada kepompong, mungkin kita boleh katakan mungkin tidak kemiskinan tapi kepompong hidup yang susah tu. Jadi antara mereka yang lakukan adalah usaha. Mungkin mereka sudah macam Nawirah contohnya, sebelum ini dia bekerja. Dan kali ini bila umur sudah makin meningkat, sudah berhenti kerja dan kini memulakan perniagaan. Dan kalau dilihat memang apa yang pada Nawirah kata, kalau boleh manfaatkan apa saja kelebihan yang kita ada. So itulah kebanyakan yang dilakukan oleh penduduk-penduduk di bandar yang sebenarnya terkesan teruk akibat COVID-19 atau apa saja. Dan kalau boleh dilihat di sana, kebanyakannya memang banyak kedai di bawah. So itu membuktikan sebenarnya ramai tidaklah duduk diam. Mereka mencari alternatif lain. Kalau tidak dapat bekerja, mereka berniaga. Dan kalau boleh kita kongsikan apa yang Nawirah pesan, memang dia kata, boleh kita dengarkan dulu apa yang Nawirah katakan sebentar tadi? Memanglah kita memang kena bekerja lah untuk menjana pendapatan kan. Kalau orang bekerja pun dia masih cari kerja sampingan juga untuk menjana pendapatan. Jadi saya dah memang orang yang tak bekerja, saya buat kerja saya sendirilah. Memang ada kerja lah untuk saya. Kalau kita ni sebenarnya kalau kita ada sesuatu yang kita buat, memang kita tak susah lah kan. Yang penting tu usaha lah. Yang penting usaha, betul. Yang penting tu kita usaha. Jadi mungkin untuk golongan ini sukar. Seperti Nawirah tadi kita lihat usianya sudah sedikit lanjut. Betul. Kita sering cakap berkenaan dengan konsep-konsep yang besar seperti reskilling, upskilling, melatih kemahiran baru. Tetapi sesetengah orang, mereka sudah selesa buat sesuatu kerja itu kerana sudah membuat kerja itu selama bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Orang macam Nawirah ini. PKP sudah tentu antara cabaran terbesar. Bagaimana peniaga kecil di tengah-tengah bandar seperti Nawirah tadi terkesan? Baik, peniaga kecil terutamanya mereka yang kita boleh katakan golongan veteran, golongan yang mungkin generasi boomer contohnya. Mereka tidak begitu terbuka ataupun tidak begitu terdedah kepada teknologi. Jadi dengan adanya PKP baru-baru ini sebenarnya ia membuka mata untuk mereka supaya ini adalah cara baru untuk kita berniaga melalui cara atas talian, dan itu juga dilakukan oleh Nawirah. Mungkin dengan bantuan anaknya juga. Jadi melalui WhatsApp dia ambil order daripada kawan rakan-rakan jiran-jiran dan kemudian menghantarkan makanan kepada mereka. Jadi melalui situ mereka sudah mula nampak betapa pentingnya teknologi. Tapi tak kisahlah teknologi ada atau tiada, yang paling penting adalah perkara pokoknya adalah usaha. Kalau teknologi canggih macam mana pun kita berikan kepada mereka, tapi kalau mereka duduk diam saja tanpa usaha, saya rasa itu memang tidak ada gunanya lah kalau bagi mereka. Dan sama juga seperti kes seorang lagi yang saya jumpa sebentar tadi, peniaga roti canai, Abdul Razak Ahmad. Usianya agak lanjut, 52 tahun, mempunyai 4 orang anak. Dia berniaga roti canai pada sebelah petang, hanya pada Isnin hingga Jumaat kerana ialah usia pun sudah lanjut. Sabtu Ahad memang dia bercuti.
Dan apa yang saya boleh nampak, sebenarnya bukan itu saja kerja yang dilakukan. Dan biasanya kalau dia seperti dia cerita pada saya, sekiranya ada waktu lapang, dia akan memandu teksi yang memang ada permit di atasnya, memandu teksi dan buatlah, jangan jadi duit sikit. Kalau ikutkan memang susah. Kalau dulu boleh dapat beratus-ratus hari mungkin, sekarang kalau kerja pada 6 pagi sampai 12 tengah hari ataupun mungkin lebih, nak dapat RM50 pun agak susah. Jadi apa yang dibuat? Berniaga. Itu adalah antara usaha yang dia perlu buat. Memang tak boleh nak kata apa, memang perlu buat. Jadi boleh kita dengar sedikit apa yang Abdul Razak ceritakan kepada saya sebentar tadi. Memang susah sikit lah. Kita kena berusaha sikit. Kena kerja lebih sikit lah. Abang berniaga? Abang berniaga, itulah petang ni abang berniaga kan. Kalau tak berniaga tu mungkin buat taksi jugalah, jalan sikit kan. So, abang buat 2-3 kerja juga. Buat 3 kerja jugalah, terpaksa lah. Anak dah 4 orang kan. Biar susah tak apa. Jadi kita berusaha lah sendiri. Ya, itu yang dikatakan oleh Abdul Razak. Biar susah tak apa, janji kita berusaha sikit. Itulah sebenarnya bila saya berjumpa dengan beberapa orang juga kebanyakan. Dan sebelum-sebelum ini pun kalau ada saya berjumpa dengan orang-orang yang mungkin tidak begitu senang hidup mereka, pelajaran pun tidak begitu tinggi. Tapi apa yang saya boleh katakan, tidak semestinya bila pendidikan tidak tinggi, kehidupan mereka susah. Tapi itu tidaklah bermakna mereka sebenarnya tidak berusaha. Mereka berusaha. Berusaha dengan kadang-kadang boleh katakan sangat kuat sebenarnya. Bangun seawal pagi macam Nawirah, bangun seawal 4 pagi untuk memasak semua, dan kemudian 6 pagi loading barang ke kedai untuk berniaga, kemudian habis 12 tengah hari. Petang standby untuk esok pula. Jadi rehat tu sebenarnya tak lama. Katalah dia start 4 pagi sampai 12 tengah hari, petang berehat sikit, dalam pukul 6 ke 7 untuk prepare untuk esok. Jadi waktu rehatnya tak lama. So, sebenarnya mereka tu tidaklah orang kata, kalaulah kata mungkin ada orang kata mereka duduk PPR sebab mereka mungkin malas ke atau ni. Jadi saya rasa sebenarnya itu adalah satu persepsi yang sebenarnya kita patut campak ke tepi lah. Mereka memang, berdasarkan apa yang saya lihat, mereka memang meletakkan usaha itu di tahap tertinggi. Cuma malangnya mungkin nasib tidak begitu menyebelahi mereka. Jadi mungkin mereka tergolong dalam golongan yang dikategorikan sebagai miskin bandar. Apa antara masalah-masalah yang Din sebutkan tadi daripada mulut mereka sendiri? Kerana kita lihat mereka sudah berusaha, kebanyakan daripada mereka sekurang-kurangnya kebanyakan daripada mereka berusaha sedaya upaya untuk menyara hidup, dan bukan sahaja menyara hidup, mereka mahu cuba untuk hidup selesa. Ada 3 orang anak, ada 4 orang anak, ada 5 orang anak, semua sekolah. Mereka cuba sedaya upaya untuk memberikan kualiti hidup yang baik. Tetapi apa halangan yang ada bagi mereka untuk mereka bergerak ke peringkat seterusnya? Mungkin kalau daripada B40 mungkin boleh naik kepada M40. Faham. Di mana halangannya itu? Jadi berdasarkan apa yang saya lihat, saya rasa antara faktor utama mungkin faktor usia. Kebanyakannya yang duduk di PPRA ni boleh dikatakan kalau muda mungkin mereka boleh keluar, mereka boleh explore semua benda, dan mungkin daripada B40 mungkin boleh meningkat ke M40, mungkin kepada T20. Tapi untuk golongan yang mungkin 50 tahun ke atas, bila mereka berniaga, itulah tahapnya. Kalau mereka nak lebih, kudrat dah tak ada, dah kurang. Jadi terpaksa, macam mana pun terpaksa apa yang ada mereka buat. Bila cukup masa untuk rehat. Dapat banyak inilah. Kalau lebih, alhamdulillah. Lebih kurang macam tu. Jadi saya rasa antara faktor masalah yang paling utama adalah mungkin usia, dan juga mungkin mereka tidak mahu ke tempat lain. Dah selesa duduk di situ, dah lama menetap di kawasan itu. Jadi mungkin baiklah stay down di situ, berniaga, ada duit lebih, alhamdulillah. Kalau tak ada, kita usaha lagi. Itu soalan saya yang seterusnya. Ada antara mereka yang mungkin berkongsikan sebarang perancangan untuk mungkin berpindah ke kawasan lain. Kadang kita cakap miskin bandar. Sudah tentu kawasan bandar ni kebanyakannya kos sara hidupnya lebih tinggi, kenaikannya juga lebih cepat. Tiada perancangan antara mereka, ada kalangan mereka untuk memindahkan keluarga mereka ke kawasan yang lebih murah untuk hidup? Setakat ini saya lihat berdasarkan apa tadi, tidak timbul pula isu itu. Cuma kalau mereka bercerita tentang perkembangan perniagaan, mungkin menambah meja atau membesarkan sikit lagi gerai. Tapi daripada segi untuk berpindah ke lokasi lain, saya rasa mungkin agak sukar kerana anak-anak mungkin dah bersekolah di kawasan itu. Pertukaran sekolah, pertukaran ini segala-galanya melibatkan memang masa yang lama, melibatkan tenaga, wang kerja semua memang lama. Jadi saya rasa mungkin itu langsung tidak mungkin ada perancangan, mungkin saya fikir confirm jauh di lubuk sudut hati mereka mesti ada perancangan untuk berpindah, untuk menyediakan kehidupan lebih baik untuk keluarga. Tapi mungkin disebabkan beberapa kekangan, contohnya mungkin mereka sudah selesa, ataupun mungkin mereka fikir customer dah ramai, jadi orang dah mula kenal. Macam Razak ni, orang dah mula kenal, bukan setakat di kawasan itu, dari kawasan luar pun datang untuk makan roti canainya. Jadi mungkin sebab itu mungkin dia fikir, okey tak apalah, biarlah berniaga di sini. Dan ada, kalau ikutkan memang ada wang untuk keluarga, memang cukup segala-galanya. Tapi itulah, kalau mungkin untuk mereka berkembang ke tempat lain, saya rasa mungkin
mungkin bukan pada mereka lah, mungkin memerlukan perancangan yang lebih lanjut. Mungkin anak-anak boleh sambung untuk kembangkan. Nah, akhir sekali kita sering bercakap berkenaan dengan laporan-laporan sebegini yang menyatakan masalahnya dan menyatakan cadangan penyelesaiannya. Betul. Apa yang mungkin kerajaan boleh lakukan dari segi dasar dan sebagainya, jangka pendek dan juga jangka panjang untuk membantu golongan ini. Tetapi ia tidak boleh dibandingkan jika ia datang dari mulut mereka sendiri, kerana mereka bukan hanya menjalankan kajian, apa mereka hidup dalam situasi itu, mereka yang paling tahu. Berdasarkan perbualan Din dengan mereka, apa cadangan mereka ataupun apa harapan mereka kepada kerajaan untuk membantu meringankan beban kewangan mereka? Jadi bila cakap apa yang mereka katakan, antara harapannya sudah tentulah kerajaan melihat apa saja masalah mereka, dan antara isu yang dibangkitkan seperti biasalah, jadi lesen perniagaan. Kerana bukannya tidak memohon, sudah banyak kali memohon namun tidak dapat kebenaran, mungkin kerana lokasi atau mungkin kita tak boleh salahkan PBT, mungkin kerana lokasi mereka berniaga tidak bersesuaian, tapi mereka berniaga juga untuk mendapatkan sedikit wang. Itu antara keluhan-keluhan mereka lah. Tapi apa pun yang mereka inginkan adalah setiap wakil rakyat yang mewakili mereka benar-benar membawa suara mereka ke parlimen atau ke mana-mana yang lebih atas. Kerana mereka hanya boleh bersuara kepada wakil rakyat dan juga mungkin yang bawah-bawah, tapi yang untuk bawa ke atas adalah wakil rakyat. Jadi sekiranya setiap permasalahan dan suara mereka tidak dibawa ke atas, jadi selagi itulah saya fikir isu ini tidak akan ada penghujungnya. Tahun ini mungkin kita cerita tentang ini, 10 tahun datang cerita ini lagi, dan 10 tahun akan datang sama juga. Itu kita cakap berkenaan dengan vicious cycle itu, kerana kita tidak mahu anak-anak dan cucu-cucu mereka juga melalui benda yang sama. Okey, terima kasih Ridauddin, kita sudah habis masa. Seronok bersembang berkenaan dengan topik ini, dan terima kasih. Laporan Din berkenaan dengan isu ini yang lebih terperinci ada dalam Awan 7.45 malam ini. Ya, betul, malam ini. Terima kasih Ridauddin Daud bincangkan berkenaan dengan isu golongan yang tercicir, golongan miskin bandar yang masih lagi terkebelakang di sebalik segala kemajuan pesat yang kita lakukan, segala bangunan-bangunan tinggi pencakar langit yang kita bangunkan di ibu negara, tetapi golongan ini masih lagi tercicir dan mereka tidak harus tercicir. Apabila kita mengejar status negara maju berpendapatan tinggi, tidak ada siapa pun yang boleh ditinggalkan ke belakang. Tak kisah kaum, jantina, latar belakang ataupun kepercayaan politik. Itu sahaja untuk cerita hari ini. Terima kasih kerana menonton. Saya Uman Haris. Assalamualaikum dan salam hormat.